Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat kita sama-sama sekali lagi duduk secara online. Kita sama-sama berada dalam siri kuliah ICPD. Siri kuliah ICPD dan pendanaan operasi Darul Syifa. ICPD kali ke-16. Pada malam ini tajuk yang akan kita bincang, kita utarakan pada malam ini berkenaan dengan Qalbun Salim. Qalbun Salim yang mana penceramah ataupun pengkuliah pada malam ini iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, merupakan Ketua Lajnah Penerbitan Darul Syifa Malaysia, dan Profesor Dr. Muhammad Najib juga merupakan pensyarah di Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah UKM. Jadi pada malam ini tajuk yang beliau akan bincangkan berkenaan Qalbun Salim. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pada malam ini kita bersiaran melalui dua aplikasi, iaitu aplikasi Zoom dan juga live di FB page Darul Syifa Malaysia rasmi. Jadi dua media tu kita bersiaran pada malam ini, Zoom dan juga Darul Syifa Malaysia rasmi, FB page kita. Jadi mana ada soalan kita boleh utarakanlah soalan melalui kita akan buka di hujung nanti, kita ada sesi soal jawab bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Najib. Yang mana yang ada tersimpul, tersirat, yang tak faham tu nanti boleh type soalan dan saya akan baca insya-Allah. Jadi tanpa melengah masa lagi, kita teruskan. Saya dengan sukacita, dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir untuk menyampaikan kuliah pada malam ini, ICPD ke-16, tajuk Qalbun Salim. Dengan segala hormatnya dipersilakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa من لساني يفقه قولي وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Tuan Moderator malam ini, Tuan Haji Husni, Barisan Kepimpinan Darul Syifa, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita rapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan daurah pengajian kita pada malam ini untuk kali yang ke-16. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita taufik dan hidayahnya dan menganugerahkan kepada kita qalbun salim. Yang itu yang kita mengharapkan, supaya Allah Ta'ala menghadiahkan kepada kita qalbun salim. Jadi malam ini insya-Allah sembang santai dengan saya, Ustaz Najib, dan kita membicarakan tentang hati yang
sejahtera. Hati yang sejahtera. Sebagaimana yang kita maklum, dua perkataan, pertamanya qalb dan yang keduanya salim. Baik, kita tengok kepada pengertian al-qalbu. Al-qalbu istilah yang berasal daripada bahasa Arab dan dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu dan dieja pun dengan kalbu. Dia dan kita dalam bahasa Melayu kita panggil kalbu. Dalam bahasanya al-qalbu. Artinya sebut kalbu, artinya hati nurani. Qalbu ataupun kata gandanya qulub bererti hati, jantung dan akal. Yang berasal daripada kalimah qalaba yaqlibu qalban. Membalikkan, memalingkan dan menjadikan yang di atas itu ke bawah atau yang di dalam keluar. Itu maknanya qalbu. Al-qalb. Al-qalbu juga didefinisikan sebagai fu'ad dan akal yang murni. Al-aqlu al-mahdu. Ibnu Manzur rahimahullah menyatakan qalbu al-qalbi ay tahwilu syai' an wajhihi, iaitu perubahan sesuatu pada keadaannya. Perubahan sesuatu pada keadaannya. Pengertian al-qalbu secara bahasanya apabila dihubungkan dengan sesuatu yang dirasakan oleh manusia, maka ia seringkali menjadi berbolak-balik. Seperti perasaan yang kadang-kala berasa sedih dan kadang-kala berasa bahagia. Secara maknawi, hal keadaan dan sifat al-qalbu ini sentiasa tidak tetap dan sangat berpotensi untuk berubah-ubah. Maka dari sudut makna saintifiknya ialah membalikkan. Yang berada di atas menjadi di bawah, yang berada di kanan menjadi di kiri, dan yang nyata menjadi tidak nyata. Berpaling, berubah, marah, inti, esensi dan jantung. Manakala maksud al-qalbu menurut Kamus Dewan ialah kalbu, jantung dan batin, iaitu tempat perasaan. Masya Allah tuan-tuan. Dan itu namanya kalbu kita, perasaan kita. Perasaan sifat yang sentiasa berubah-ubah. Yang sentiasa berubah-ubah. Sebab itu namanya al-qalbu. Imam Al-Ghazali rahimahullah mendefinisikan al-qalbu sebagai sesuatu yang halus, bersifat ketuhanan, kerohanian dan mempunyai hubungan yang erat dengan jantung. Kehalusan inilah yang mampu mencerah, mengetahui dan mengenali sesuatu perkara. Imam Ghazali menyebutkan bahawa al-qalbu itu bukan semata-mata organ jantung, tetapi ia merupakan sifat yang terkandung dalam diri manusia yang dapat membuat dan mempertimbangkan keputusan yang baik atau buruk. Maka keputusan yang diambil oleh qalbu ini berimplikasikan kepada dosa dan pahala. Artinya hati kita sebenarnya tuan-tuan, dan dia akan memberi keputusan kepada kita sama ada kita nak melakukan perkara baik ataupun perkara buruk, dan ianya memberi kesan kepada dosa dan pahala. Adapun kalimah al-qalbu menurut istilah yang dikemukakan oleh Muhammad Quraish Shihab, ini profesor tafsir di Indonesia yang ustaz sendiri, saya buat PhD saya di Universiti Islam Antarabangsa dalam bahasa Arab,
iaitu saya mengkaji tafsir, namanya Tafsir Al-Misbah oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab. Saya tulis dalam bahasa Arab, Muhammad Quraish Shihab, manhajuhu wa afkaruhu fi tafsirihi Al-Misbah. Itu tajuk tesis saya dalam PhD. Maka katanya Profesor Muhammad Quraish Shihab, al-qalbu adalah wadah dari pengajaran, kasih sayang, takut, dan keimanan. Al-qalbu adalah merupakan kurniaan Allah Ta'ala, di mana sifat dan fungsinya sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Kebanyakan orang mengungkapkan al-qalbu sebagai hati, hingga ditemui ungkapan berikut, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu, hatiku tidak dapat dibohongi, dan hati ialah pangkal pahala dan dosa. Masya Allah, tuan-tuan, kan? Ini pepatah-pepatah peribahasa orang Melayu kita, tuan-tuan. Al-qalbu ialah tempat pengetahuan yang lebih mendalam dan keimanan terhadap ajaran spiritual dan keagamaan yang mulia. Ia juga tempat kesedaran yang mengarahkan kita kepada transformasi pemikiran dan tindakan. Penjelasan definisi yang dikemukakan jelas menggambarkan al-qalbu merupakan wadah dan pusat segala posisi manusia, khususnya dari aspek keimanan dan spiritual manusia. Berdasarkan hadis mengenai peranan mudrah, iaitu al-qalbu, sangat berpengaruh. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu, ala inna fil jasadi mudrah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wal qalb. Rasulullah SAW menggambarkan bahawa dalam hadisnya, ingat, di dalam tubuh kamu ada mudrah, kan? Apabila terketul hati, terketul daging mudrah, apabila dia baik, maka baiklah keseluruhannya. Apabila dia rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Maka itulah yang namanya al-qalb. Manakala ayat Al-Quran menunjukkan al-qalbu bagi manusia dapat diteguhkan dengan nur ilahiyah sehingga mampu menambahkan keimanan. Atau jika sebaliknya, bergantung kepada seseorang itu berusaha untuk membangunkan kalbu. Dalam ilmu tasawuf, al-qalbu dikenali sebagai pelbagai istilah, di antaranya al-qalbu disebutkan sebagai al-aqlu, as-sudur, al-fuad, al-syaghaf, al-lub, dan as-sir. Semua istilah tersebut merupakan nur latifah rabbaniyah, cahaya rabbani, atau istilah tersebut menunjukkan pelbagai lapisan ataupun tingkatan al-qalbu, dari tingkatan yang paling rendah hinggalah ke tingkatan yang tinggi, ataupun dari lapisan yang berada di luar hingga ke lapisan yang paling dalam ataupun paling rahsia. Setengah daripada ahli tasawuf meringkaskan pelbagai lapisan atau tingkatan al-qalbu kepada 4 istilah. Tujuannya ialah untuk memudahkan umat Islam memahami konsep dan fungsinya masing-masing. Maka 4 istilah al-qalbu, yang pertamanya disebut sebagai al-aqlu. Fungsinya lil ma'qulat, untuk menerima perkara-perkara yang boleh diterima, ataupun munasabah bagi akal. Yang keduanya al-qalbu, fungsinya lil mafhumat, untuk memahami perkara yang diterima, juga yang ditolak oleh akal. Yang ketiga ar-ruh, fungsinya lil musyahadah, iaitu untuk musyahadah terhadap hakikat. Contohnya hakikat sifat Allah atau ayat Allah yang tersirat dalam kejadian Allah di alam malakut
secara wahbiyah, secara semula jadi. Dan yang keempat namanya as-sir. Fungsinya litajalliyat, untuk menerima tajalli yang mempunyai pelbagai rahsia sifat-sifat Allah dan tersimpan di dalamnya, iaitu untuk menjadi khazanah yang menyimpan pelbagai ilmu, kefahaman, hakikat dan makrifat. Itu perkataan definisi perkataan al-qalb. Masya Allah tuan-tuan. Dan bila mana kita belajar, barulah kita tahu Masya Allah hebatnya tentang definisi al-qalb. Baik, yang kedua tentang perkataan al-qalbu dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran 6,236 ayat. Keseluruhan Al-Quran 6,236 ayat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan perkataan al-qalbu dalam 53 ayat dan perkataan al-qulub dalam 104 ayat. Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran mengenai kalimah al-qalbu sebanyak 169 dalam pelbagai bentuk yang mempunyai makna tersendiri seperti sadr, lub, fuad dan nafs. Dalam ayat yang ke-46 suratul Hajj, Allah Ta'ala sebutkan perkataan al-qalbu disebut sebagai alat untuk memahami realiti dan nilai-nilai dalaman seseorang insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan tersebut maka mereka menjadi orang yang ada hati di mana dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga di mana dengannya mereka dapat mendengar. Maka sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan bahawa perlu kepada kita hati, qulub yang perlu nabiha, hati yang dapat memahami, bukan hati yang keras. Menurut Ibnu Katsir, lafaz al-qalbu ialah hati yang dapat memberikan kesedaran. Bagaimana dalam surah Qaf ayat yang ke-37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya keterangan dan peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati, atau bagi sesiapa yang menggunakan pendengaran dengan bersungguh-sungguh dengan menumpukan hati dan fikiran kepada. Manakala ayat yang ke-27 suratul Hadid, Allah Ta'ala menunjukkan bahawa hati boleh diisi dengan perasaan belas kasihan dan sifat gerun. Maka ini bermakna bahawa hati berpotensi untuk berubah. Thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatun wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Kemudian kami iringi selepas mereka dengan Rasul kami yang silih berganti.
Dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa ibn Maryam. Dan kami berikan kepadanya kitab Injil. Dan kami jadikan dalam hati orang yang mengikutnya perasaan belas kasihan sesama sendiri. Dan perbuatan mereka beribadah secara rahbaniyah. Mereka sahajalah yang mengajarkan. Kami tidak mewajibkan ke atas mereka kerana mencari kerajaan Allah. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memelihara menurut yang sewajibnya. Oleh itu, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW di antara mereka, maka kami berikan pahala. Tetapi banyak di antara mereka yang fasik. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, itu berkenaan dengan perkataan qalb dalam Al-Quran. Maka definisi qalbun salim, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa terdapat 3 keadaan hati yang dimiliki oleh manusia. Pertamanya disebut sebagai hati yang sahih, hati yang selamat, ataupun disebut sebagai qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Keadaan hati seperti ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati yang mati, qalbun mayyit, hati yang keras, membatu dan memberikan kesan terhadap perbuatan atau tindakan hati. Keadaan ini disebabkan kerana banyaknya dosa yang dilakukan. Dan yang ketiga, hati yang sakit, qalbun marid, iaitu hati yang bercampur antara kebaikan dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ada sains, bahagian daripada ulama menyatakan bahawa qalbun salim, hati orang mukmin. Qalbun mayyit, hati orang kafir. Qalbun marid, hati orang munafik. Dia pecah kepada itu. Istilah qalbun salim dalam bentuk kata sifat disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Ada 2 kali saja tuan-tuan. Iaitu pada ayat yang ke-89 surah Asy-Syu'ara dan ayat yang ke-84 surah As-Saffat. Di mana dalam ayat yang ke-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat, hari yang tidak memberi faedah harta, benda dan anak pinak kecuali mereka yang datang bertemu menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, iaitu hatinya bebas daripada sifat syirik dan munafik. Itu dipanggil sebagai qalbun salim, dan hati yang sejahtera. Ayat yang ke-89 dalam surah Syu'ara merupakan suatu ketetapan daripada Allah Ta'ala bahawa syarat yang Allah Ta'ala letakkan ialah apabila manusia menemui ajal, maka hendaklah dia membawa hati yang sejahtera. Jika seseorang itu sedar bahawa dia mempunyai penyakit hati, maka lebih mudah baginya untuk mendapatkan rawatan. Tetapi jika dia sengaja melewatkan daripada mengubati hati, maka ketika dia menemui ajalnya, dia akan membawa hati yang berpenyakit. Oleh itu, syarat yang Allah Ta'ala tetapkan itu tidak dapat dipenuhi. Jadi kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, iaitu dengan kita bawa hati yang sejahtera. Oleh kerana itu, kita perlu rawatan hati. Rawatan hati. Maka, rawatan hati ini, itu melalui apa? Melalui dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan kita kena ubat penyakit hati kita. Dalam ayat yang ke-84 surah As-Saffat, "Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ketika dia, iaitu Nabi Ibrahim AS, mematuhi perintah Tuhannya dengan hati yang sejahtera.
Kedua-dua ayat ini sebenarnya tuan-tuan cerita berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim adalah contoh tauladan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim mempunyai hati yang sejahtera. Begitu juga dengan Nabi yang lain dan Rasul yang lain. Semuanya mereka mempunyai hati yang sejahtera. Maka dalam ayat yang ke-84 surah As-Saffat ini dinyatakan bahawa Nabi Ibrahim AS ialah contoh manusia yang paling ideal dan harus diteladani. Ini kerana Nabi Ibrahim AS datang menemui Tuhannya dengan hati yang sejahtera. Ini bukanlah bermakna Nabi lain pula tiada hati yang sejahtera sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Sesungguhnya semua Nabi mempunyai hati yang sejahtera. Definisi qalbun salim dari segi etimologinya, kalimah qalbun dipahami sebagai suatu wadah yang dapat digunakan oleh manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini kerana dengan hati yang dimiliki, manusia boleh mendapatkan ilmu pengetahuan yang diinginkan. Ilmu pengetahuan bagi manusia merupakan suatu perkara yang sangat penting. Ilmu pengetahuan dapat membimbing manusia supaya mendapatkan keperluan hidup dan dapat membantu manusia untuk menjalankan misi kemanusiaan seperti yang mana yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manakala kalimah salim dari segi etimologinya diterjemahkan sebagai selamat, sihat, tidak sakit dan sebagainya. Maka gabungan qalbun dengan kalimah salim membentuk rasanya qalbun salim yang bermaksud hati yang tidak sakit sehingga pemiliknya sentiasa berasa tenang, terhindar daripada keraguan dan kebimbangan, serta hati yang dimilikinya tidak merasa angkuh, benci, dengki, dendam dan sifat-sifat tercela lain yang tidak akan menjadi sifat bagi orang yang memiliki qalbun salim. Ibnu Katsir rahimahullah sependapat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sayyid Ibnu Al-Musayyib, ini kibarut tabi'in, yang menyatakan bahawa qalbun salim merupakan hati yang bersih dan dimiliki oleh orang yang beriman. Manakala hati orang kafir dan munafik merupakan hati yang sakit. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, dari ayat yang ke-10, surah Al-Baqarah, di qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu kita berkenaan dengan qalbun. Maka kita sebagai ahli darus syifa, kita sebagai ahli darus syifa, maka terlebih dahulu kita kena rawat hati. Kita kena rawat hati. Sebelum kita nak jadi perawat, kita terlebih dahulu kena rawat hati. Sebab itulah bila mana saya berkesempatan berguru dengan tuan guru dalam saat-saat orang kata batch yang terakhir yang berkesempatan dengan tuan guru, iaitu pada tahun 2014, batch yang ke-26. Saya ni orang akhir, bukan orang generasi yang awal, generasi yang akhir. Itu pun kan bagaimana qalbun salim yang ada pada Mamajah, qalbun salim yang ada pada tuan guru, kan, yang memberi kesempatan kepada saya untuk saya belajar dengan tuan guru. Pada tahun 2013
Ustaz pergi menunaikan ibadat haji bersama dengan tuan guru, dan ketika itulah saya dilantik sebagai mutawif pada tahun 2013, dan saya pun tak tahu bahawa dalam jemaah itu ada tuan guru. Masya Allah. Kan? Tetapi nak ceritanya pengalaman saya bersama dengan tuan guru ketika melakukan ibadah haji, maka jelas yang menunjukkan kepada kita bahawa tuan guru orang yang mempunyai qalb salim. Dan terbukti paling mudahnya ialah bila mana saya menjadi mutawif, maka saya kena bagi penerangan kepada jemaah haji bagaimana untuk melaksanakan ibadah haji, dan begitu juga dengan ceramah-ceramah yang lain. Maka ketika mana saya memberi ceramah kepada jemaah haji, maka tuan guru adalah orang yang bersama dengan jemaah. Dan Allah tawaduknya tuan guru, dia sanggup mendengar saya yang ceramah. Dan hinggakan saya malu untuk nak berceramah. Dan dia beritahu kepada saya, dia kata, Syekh, teruskan. Saya nak mendengar. Dia kata, tuan guru, yang sepatutnya tuan guru lah yang bercakap, bukan saya yang bercakap. Siapa dia kata, saya nak mendengar. Dia mendengar ceramah saya hingga habis, tuan-tuan. Allah. Dia tidak sombong dengan ilmu. Walaupun ilmunya, Masya Allah, ilmu yang ada pada tuan guru, seluas laut. Saya ilmu yang ada, tahu setitik air. Tetapi qalbun salim yang ada pada tuan guru, dia sanggup mendengar celoteh saya. Saya duduk ceramah dekat jemaah, dia ada sama. Ya Allah. Dan begitu juga ketika mana saya mengimamkan di sana, dia sanggup menjadi makmum. InsyaAllah. Inilah apa saja aktiviti yang dianjurkan, dia bersama dengan jemaah. Dan walaupun kita kata Allah tuan guru tak dengar ceramah pun, dia lebih faham dah, dia lebih halim dah. Tetapi Masya Allah, itulah yang ada pada diri tuan guru. Dan dia dalam keadaan dia merendah diri dia, walaupun dia orang yang kita hari ni kita bergaduh, kita berkelahi bersama kita, kenapa? Masing-masing mendapik dada, akulah yang alimnya, akulah yang hebatnya, akulah yang lebihnya, aku. Masya Allah. Semua ini menunjukkan hati kita sebenarnya, hati kita tidak berada dalam qalbun salim. Sebenarnya itu menunjukkan hati kita berada dalam qalbun marid, hati yang sakit. Yang lebih parah lagi, hati kita berada dalam qalbun mayyit, hati yang mati. Yang tidak kenal lagi dosa pahala, yang tidak mengenali lagi baik dan buruknya, yang tidak mengenal lagi syurga dan neraka. Masya Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena ingat objektif Darussyifaa ini adalah untuk merawat. Dan maka nak merawat ini, maka kita mulakan dengan rawatan hati. Saya terpanggil apabila bersembang dengan murid ataupun pelajar-pelajar yang bersama dengan tuan guru pada peringkat awal penubuhan pusat pengobatan Islam ini, di mana peringkat yang awal dahulu, tuan guru bukan hanya mengajar tentang pengobatan Islam, tetapi tuan guru juga mengajar kepada murid-muridnya tentang ilmu yang berkaitan dengan qalb. Kan, yang kita panggil hari ini tazkiyatun nafs, kita panggil sebagai ilmu tasawuf, kita panggil sebagai tarekat, kita panggil sebagai akhlak. Semua ini adalah tentang hati. Kan, begitu juga secara tidak langsung. Sebenarnya kita belajar secara tak langsungnya pada awal-awal kita bersama dengan tuan guru mengajar kepada kita perawatan hati bermula dengan ikhlas. Dan
buat apa saja amalan yang kita nak buat, kita mulakan dengan keikhlasan. Untuk kita menjadi perawat, kita kena ikhlas. Sebab itulah bila mana qalbun salim, apabila hati kita sejahtera, maka tidak akan timbul lagi tuan-tuan kita merawat, rawatan kita tak betul, rawatan kita jadi nawaitu yang lain, itu semuanya menunjukkan bahawa hati kita bukan salim. Hati kita sudah ada penyakit. Dan kalau kita rawat nawaitu kita kerana nak duit, kita rawat kerana kita nak nafsu pula, Masya Allah, maka terjadilah apa yang tidak diinginkan. Atau peringatan kepada kita. Dan bagaimana Tuan Guru pada awalnya penubuhan perubatan Islam itu ada kelas-kelas pengajian. Atau kita hari ini jangan lupa kita bukan belajar ni bertujuan untuk nak merawat orang saja. Kita mulakan dengan rawatan diri kita sendiri. Kita mulakan dengan rawatan diri kita sendiri, dan maka saya terpanggil untuk kita mengadakan kuliah yang seterusnya. Bukan hanya kuliah pengobatan Islam. Kita adakan kuliah, contohnya kuliah tasawuf, kuliah tafsir, kuliah bahasa Arab dan sebagainya, yang sebagaimana Tuan Guru lakukan pada awal-awal penubuhan itu. Hanya pengobatan Islam bersama dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan kita, di kalangan kita ramai alim ulama di kalangan kita ni. Maka kita kena ganding tenaga, ganding usaha, pakat berkongsi ilmu. Orang yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang, maka marilah sama-sama kita nak pimpin ahli dari sifat yang ada 10,000 orang ni, Masya Allah. Dan ini tanggungjawab kita semua. Ini adalah legasi Tuan Guru yang Tuan Guru tinggalkan kepada kita. Maka berkewajipan kepada mereka yang mempunyai ilmu untuk meneruskan legasi yang indah ini, legasi yang hebat ini, legasi qalbun salim yang Tuan Guru tinggalkan kepada kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk mendapatkan qalbun salim. Yang pertamanya qalbun sampai ku apa? Sampai ku apa? Sampai ku apa? Hah? Tidak. Yang kedua, melalui kaedah mengingati Allah, maka hati akan menjadi mutmainnah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Apabila hati menjadi tenang, maka sekurang-kurangnya Allah Ta'ala akan kurniakan 4 jenis kurniaan hidayah dan rahmat yang khusus. Maka antara kurniaan tersebut, berlakulah proses pembangunan al-qalbu dalam membentuk pribadi insan kamil. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikrullah, ketahuilah bahawa dengan zikrullah maka hati akan menjadi tenang. Tuan-tuan, kalau kita rasa gelisah, rasa tak tenang, berserabut, kan, maka menunjukkan bahawa hati kita tu masih di dalam berpenyakit. Maka rawatinya dengan memperbanyakkan mengingati
Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan al-qalbu menurut Al-Quran yang paling utama ialah melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi peranan kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Jika ahli kitab Yahudi dan Nasrani beriman sebagaimana yang sepatutnya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang fasik. Maka proses pembangunan al-qalbu insaniyah bermula dengan seseorang muslim itu beramal dengan rukun Islam yang 5. Kemudian berpindah darjat kalbunya kepada seorang mukmin yang beriman dengan 6 rukun iman. Seterusnya berpindah kalbunya kepada al-qalb bagi seorang hamba Allah yang sebenar, iaitu seorang muhsin yang kalbunya sentiasa merasai kebesaran dan keagungan Allah pada setiap detik dalam ibadahnya. Maka konsep pembangunan al-qalbu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengenai Islam, iman dan ihsan. Ini hadis dia yang panjang ni, kan? Berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan. Antara langkah awal untuk mendapatkan qalbun salim ialah seseorang muslim itu perlu membina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa memohon perlindungan daripadanya. Jadi kita kena hubungan kita hablum minallah, bermula dengan hubungan kita dengan Allah, kan? Sebab itulah kita ni kena sentiasa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 proses untuk yang bernama 3 proses untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertamanya takhalli, iaitu melawan dan membuang terus semua kehendak nafsu yang keji. Dan yang kedua, tahalli, mengisi dan menghiasi hati dengan sifat terpuji. Dan yang ketiganya adalah tajalli, mengekalkan sifat terpuji tersebut serta berilmu dengan memahami sifat Allah Ta'ala dan berusaha untuk meneladaninya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani semua sifat Allah Ta'ala. Jadi ada 3 T. Takhalli, tahalli dan tajalli. Buang dulu hak yang buruk, barulah hiasi dengan sifat yang mahmudah. Kemudian tajalli, maknanya kita implementasikan, kan? Kita laksanakan. Seorang muslim hendaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita kena doa untuk kita dikurniakan qalbun salim. Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah menyatakan bahawa seorang muslim itu perlulah memohon kepada Allah Ta'ala supaya dikurniakan hati yang baik. Jika baik hatinya, maka baiklah seluruh urusannya. Tetapi sebaliknya, jika rosak hatinya, maka buruklah segala urusannya. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membalikkan hati, teguhkanlah hatiku supaya ia berada di atas agamamu. Ini doa yang kita kena doa siang malam, tuan-tuan. Kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Halangan daripada mencapai qalbun salim. Apa dia halangan dia? Yang pertamanya halangan ialah penyakit syubhah dan penyakit syahwah. Maka penyakit syubhah ataupun penyakit syahwah ni sangat berbahaya kepada hati. Kerana pengaruh penyakit ini dapat membuatkan seseorang itu tidak dapat membezakan antara yang benar dengan yang batil. Sehingga kesesatan atau bid'ah dianggap baik dan dijadikan amalan soleh. Dan begitu juga kita hendaklah menjauhi penyakit syubhah. Penyakit syubhah. Manakala penyakit syahwah menyebabkan seseorang itu mudah melakukan perkara yang haram dan mudah tergoda untuk melakukan maksiat. Oleh itu Islam mengajar manusia supaya menutup segala pintu yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam lembah dosa dan maksiat. Jadi tuan-tuan, kita sebagai perawat, khususnya perawat, jaga-jaga daripada penyakit syahwah. Dan terutama bila mana kita merawat wanita, Masya Allah, timbul macam-macam fitnah. Dan sebab itu, bila mana merawat wanita, jangan kita berdua saja. Kan? Mesti wanita tadi ditemani oleh mahram dia, ditemani oleh suami dia ketika mana nak merawat. Jangan kita merawat wanita itu bersendirian. Masya Allah. Kenapa? Kita bimbang penyakit syahwah tadi. Begitu juga perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan hati kita menjadi kotor dan rosak. Maka ini menghalang kita daripada mencapai qalbun salim. Daripada kita mencapai qalbun salim. Di antara perkara yang menjadi halangan daripada mencapai qalbun salim juga ialah hati yang mati. Hati yang mati. Iaitu hati ini telah mati sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Walaupun matanya dapat melihat, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang butanya ialah hati yang ada di dalam dada. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena ingat, kita ada mata dan kita ada mata hati. Kalau mata kita celek, tapi mata hati kita buta, maka butalah kita. Benarlah yang Allah Ta'ala beritahu, kita nak supaya mata kita celek dan hati kita juga celek. Sekadar itulah peringatan kita pada malam ini. Walaupun banyak lagi slide yang saya tu, insyaAllah saya akan berkongsilah dengan tuan-tuan yang lain tu. Kan? Nak sembang panjang lagi, agak-agaknya pukul 1 pagi baru habis lah. Sekadar itulah sembang-sembang santai pada malam ini. Yang pentingnya kita berusaha sedaya upaya untuk kita capai martabat kita ialah qalbun salim. Inilah hati yang sejahtera yang kita akan datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dahulu perkongsian pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah mendengar perkongsian daripada Prof. Muhammad Najib tadi berkenaan dengan qalbun salim. Jadi mudah-mudahan apa yang diperkongsikan tadi, kita sama-sama berdoa pada Allah SWT agar Allah kurniakan kita semua dengan qalbun salim, yang mana dihajati oleh semua orang lah, insyaAllah. Jadi kita ada beberapa soalan. Prof, kita ada beberapa soalan, Prof. Berkenaan dengan tajuk qalbun salim ni, ada soalan pertama. Soalan pertama yang bertanya sini, qalbu ini bahagian mana? Dia tanya qalbu ini bahagian mana, hati atau jantung? Qalbu ini bahagian mana, hati atau jantung? Jadi kita minta yang bahagia Prof untuk bagikan pencerahan dekat sini. Dia ni qalbu ni hati ke jantung ke macam mana? Silakan Prof. Baik, itulah di antara perkara yang Ustaz beritahu daripada awal lagi. Dan ada
pelbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahawa qalbun itu hati, qalbun itu jantung. Dua-dua tu betul. Kan? Yang tak betulnya yang kata tak ada hati, tak ada jantung. Itu je. Okey, silakan. Okey, baik. Okey, soalan seterusnya. Ini dipetik daripada surah ayat Quran surah Al-Qaf. Saya baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yang bermaksud iaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak terlihat olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Soalannya di sini, adakah sama qalbun salim dan qalbun munib? Dia bertanya situ, maksud ujung ayat Quran tu, ujung ayat tu dia kata biqalbin munib. Jadi yang berbahagia Prof untuk pencerahan. Qalbun munib, Allah Ta'ala gambarkan sifat orang yang bertaubat. Maka orang bertaubat, hati dia qalbun munib, hati yang menyesal. Maka hati yang menyesal itu juga ada dalam ciri-ciri qalbun salim. Dia termasuk dalam ciri-ciri qalbun salim. Dan kita ni dalam kita melakukan dosa, maka kita kena ada penyesalan. Ada penyesalan. Jadi datangnya dengan biqalbin munib. Okey, baik. Soalan seterusnya. Soalan yang ketiga kita, banyak soalan gini Prof. Silakan. Apa perbezaan antara hati dan akal? Ditanya sini, apa perbezaan hati dan akal? Baik. Imam Ghazali dia beritahu kan, kita ada hati, kita ada akal, kita ada ruh. Dan semua ni adalah kategori pembahagian dalam jiwa kita. Pembahagian dalam jiwa kita semuanya berfungsikan kepada hati sebenarnya. Akal, kita sebut akalnya kan, kat sini akal. Akal ini maknanya daripada hati juga. Maka proses yang besar kita ni yang raja kepada segala pergerakan kita melalui dengan hati. Kan? Itu. Sebab itulah apabila kita sebut hati, kita sebut al-fuad, as-sadru, al-qalbu, al-aql, semuanya berpaksikan kepada qalbun, hati sebenarnya. Okey, baik Prof. Soalan seterusnya, dia tanya sini, ini macam tajuk drama, apakah tanda-tanda hati sudah hitam? Dan dia tanya bagaimana ingin tahu hati itu sudah suci? Soalan sini dia tanya macam mana kita nak tahu tanda-tanda hati kita hitam, dan macam mana kita nak tahu juga bagaimana kita nak tahu hati kita tidak suci. Mohon pencerahan, Prof. Hati hitam apabila kita suka melakukan maksiat dosa. Kan? Sebab gambaran Nabi buat satu perumpamaan, apabila seseorang itu melakukan dosa, maka hati dia yang asalnya adalah putih, maka dinoktahkan dengan titik hitam. Maka bila mana maksiat dosa yang kita buat, maka keseluruhannya dia sudah menjadi hitam. Maka itulah gambaran hati hitam, itu gambaran orang yang melakukan dosa dan maksiat. Kan? Bila mana orang tak buat dosa, buat maksiat, maka ketika itu mereka tidak mengenali lagi kebaikan. Sebab mereka menganggap bahawa benda baik itu sama saja dengan benda jahat. Dia sudah tak mengenali dia. Yang ma'ruf itu adalah mungkar, yang mungkar itu adalah ma'ruf. Kan, itu tanda hati orang itu sudah hitam. Adapun hati yang bersih ialah yang Nabi sifatkan bagaimana orang mukmin apabila mereka melakukan dosa, mereka takut sangat-sangat dengan dosa yang mereka lakukan. Sehingga mereka menyatakan bahawa seolah-olahnya mereka akan dihempap oleh gunung. Itu gambaran orang yang hatinya adalah hati yang bersih, takut melakukan dosa. Kalau kita rasa seronok buat dosa, kan, kita suka buat dosa dan kita tak merasa pun dosa, kejahatan, kesalahan yang kita buat itu adalah dosa, maka itulah menunjukkan bahawa hati kita adalah hitam.
kita ambil soalan di bahagian chat kita ni. Ada suatu soalan daripada Ustaz Tuan Zaidi Ayub. Dia bertanya, apakah tanda-tanda awal qalbun salim dicapai? Dia tanya, apakah tanda-tanda awal qalbun salim dicapai? Bagi contoh ni, adakah cara kita menyesal dengan yang lepas-lepas apa dosa kita tu? Mohon pencerahan. Di antara tanda hati kita salim, sejahtera, kita suka melakukan kebaikan. Kita suka melakukan ketaatan. Kita suka bantu orang. Contohnya kita sekarang ni, kita sebagai perawat, kan, kita suka bantu orang. Dalam orang minta perawatan pukul 1 pagi, 2 pagi pun senyum aja. Kan? Itu namanya qalbun salim tu. Kalau kita dah mengeluh apa ni, kan, panggil orang lain lah apa ni, tu tak berapa salim lagi tu hati tu. Kan? Hati kita sejahtera, maknanya kita sentiasa, orang kata, dalam apa saja keadaan kita bersiap sedia, suka nak bantu orang, kan. Buat kebaikan, apa saja kita buat kebaikan kita suka. Itu tanda bahawa hati kita hati yang sejahtera. Okey. Baik Prof, soalan yang seterusnya daripada chat juga kita ambil daripada Puan Nurehan Ismail. Kata, Assalamualaikum Prof. Kata, bolehkah kita kena pasti seorang itu selain diri sendiri mempunyai hati yang qalbun salim? Prof dah bagi tahu, ada cerita sikit tadi berkenaan dengan almarhum Tuan Guru. Jadi kalau boleh minta Prof ulang sekali lagi. Bolehkah kita kena pasti seorang itu selain diri sendiri mempunyai hati yang qalbun salim? Tanya sini. Baik Prof. Kita nak kenal seorang itu yang dia mempunyai hati yang qalbun salim. Siapa yang mempunyai? Dia kita nak kenal, kita kena kenal diri kita dulu. Kita jangan nak kenal orang lain dulu. Kita mulai dengan kita mengenal diri kita sendiri. Aku ni, hati aku duduk kat mana ni? Qalbun salim ke, qalbun marid ke, ataupun qalbun mayyit? Itu aja. Kan? Hati yang sejahtera ke, hati yang sakit ke, ataupun hati yang mati? Kan? Kalau kita ada sifat tadi, sifat apa tadi? Suka bantu orang, suka tolong orang, kita gembira melakukan ketaatan, kita dalam melakukan ketaatan pada Allah, kita memperbanyakkan zikir kita, semua ini yang menunjukkan bahawa kan kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kan? Itu semuanya tanda-tanda qalbun salim, hati yang sejahtera. Itu mudah untuk kita mengenali. Kita tengok, cek diri kita, aku ni sombongnya, kan, aku ni duk bangga diri aku, kan. Jadi itu benda-benda sifat-sifat mazmumah masih ada dalam diri kita, maka menunjukkan bahawa belum tercapai peringkat yang namanya sebagai qalbun salim. Okey, baik Prof. Sekiranya para ustaz, tuan-tuan, perempuan masih ada lagi yang berlega-lega di kepala nak tanya, ada yang yang tak dapat nak huraikan, boleh tanya soalan. Boleh tulis di soalan di chat, kita akan baca, kita akan tanya Prof secara face to face di media ni lah. Dan Prof Doktor akan jawab insya-Allah. Jadi soalan seterusnya, ditanya-tanya di sini, dia kata, boleh tak Prof nyatakan zikir-zikir yang paling sesuai untuk melembutkan hati, menjaga hati dan menguatkan hati di sini. Dia kata sebab kita kadang-kadang tu kita bertemu dengan pesakit yang kadang-kadang tu dia hati tak tenteram, sebab ramai sekarang ni yang jadi penyakit resah. Boleh tak Prof bagi panduan zikir-zikir? Saya rasa yang Darul Syifa adalah zikir-zikir, jadi kita minta pencerahan daripada yang bahagian Prof. Silakan Prof. Amalan zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW yang paling mudah bagi kita, setiap kali selepas daripada solat, jangan lupa kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kan? 33, 34 tu, yang itu kena sudah kita membiasai. Begitu juga dalam diri kita, kita kena ada waktu bersama dengan Quran. Contohnya, kan, saya memperuntukkan satu hari saya baca 10 ayat Quran.
50 ayat Quran, 100 ayat Quran, 1 juzuk Quran. Hanya kita ada amalan kita yang konsisten, yang kita buat istiqamah. Kan? Maka terutama sekali zikir yang paling mudah, la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah. Ustaz masih ingat lagi ya, Ustaz pesanan daripada Tuan Guru dia kata kita ni kalau boleh lah dengan umur yang kita ada ni, kita kena zikir la ilaha illallah 70,000 sebelum kita mati ni. Ada 70,000 kali untuk kita zikir. Kan? 70,000 ni tak banyak pun tuan-tuan sebenarnya. Kalau 1,000 satu hari zikir la ilaha illallah 70 hari habis. Kan? Sebenarnya tak banyak pun. Kan? Tapi kita rasa, banyaknya 70,000. Yalah banyak kerana kita tidak rasa kelazatan dia. Bila mana rasa kelazatan dia, Masya Allah. Kan? Kita tengok ahli ibadat dia rasa lazat dengan itu, Masya Allah. Kan? Ada orang selawat pada Rasulullah satu hari 10,000 dia. Satu hari 10,000 selawat. Kita nak cukup 100 pun tak cukup. Satu hari. Bagaimana kita nak mengatakan bahawa kita qalbun salim? Kan? Ini rawatan. Sebab itulah kita kena ingat kita di di Darussyifat ni bukan kita nak rawat. Kita nak rawat orang, kita kena dahulukan dengan rawat diri kita dahulu. Kan? Sebab itulah kita tengok bagaimana keberkesanannya Tuan Guru dalam dia merawat. Kenapa? Dia dah qalbun salim. Kan? Kita duk rawat ni tak berapa nak jadi tu sebab kita boleh capai qalbun salim sebenarnya. Kan? Jadi Tuan Guru dah dia qalbun salim, Masya Allah. Kan? Allah Ta'ala bagi pada dia kan kehebatan itu. Yang itulah kita nak beramal ke arah itu, insya-Allah. Jadi terima kasih Prof atas pencerahan tu. Jadi kepada yang para peserta untuk ICPD team ni yang mana ada nak tanya secara live. Secara live kita buka juga secara live, boleh angkat tangan. Angkat tangan bukan cara kita angkat tangan sini, kita type ada dekat chat bahagian chat ni untuk raise hand. Kita akan boleh tanya terus dengan yang bahagia Prof. Jadi untuk soalan seterusnya, ada tadi Prof bertanya bersentuh sikit bab tasawuf. Kita tengok akhir-akhir ini ada yang pemahaman. Dia kata zikir saja. Zikir saja, ada yang kita berzikir beribu-ribu kali untuk dapatkan sesuatu. Tujuan kita, niat kita untuk dapatkan sesuatu. Tapi dalam masa yang sama kita syariat solat pun kita akhir waktu kadang-kadang tu ada tak buat langsung. Itu macam mana pandangan Prof? Pemahaman yang macam tu. Dia banyakkan berzikir untuk, dia kata untuk nak sucikan hati. Padahal dalam masa yang sama solat yang 5 waktu yang Allah perintah tu dia tak buat. Silakan Prof. Sebab itulah kita ni kita dahulukan ilmu dalam apa sesuatu perbuatan kita kena dahulukan dengan ilmu. Kan? Wala taqma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikutkan sesuatu perkara tanpa berdasarkan ilmu. Sesungguhnya inna as-sam'a, pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fu'ad, dan hati kamu, semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Artinya kita nak beramal dengan sesuatu mesti dahulukan dengan ilmu. Jadi kalau kita ikut-ikut kan, aku ni nak sekalian tapi sembahyang pun malas, macam mana kan? Jadi mesti sesuatu bermula dengan ilmu. Sebab itulah Ustaz beritahu tadi, kita nak supaya Darussyifat ini bukan hanya pusat pengobatan. Bukan hanya pusat pengobatan. Kita juga nak sebab orang nak belajar bahasa Arab pun kat sini, nak belajar tafsir pun kat sini, nak belajar tasawuf pun kat sini, nak belajar apa, sebut aja fiqh, usul fiqh, di sini tempatnya. Jadi kita mempelbagaikan ilmu. Jadi dengan kita mempelbagaikan ilmu itulah dapat memanfaatkan kita semua.
Okey, baik. Kita ada soalan daripada ruangan chat ni, soalan daripada Dr. Zainal Abidin Kusmin. Jadi saya rasa boleh kot kita bagi peluang untuk Dr. Zainal untuk tanya secara live dengan yang bahagian Prof. Boleh kot tak? Okey. Assalamualaikum Prof. Salam. Ya Ustaz. Okey. Ni Prof. Saya nak minta pandangan ataupun mungkin berkaitan dengan pernah saya hadir ke satu program yang dibentangkan oleh seorang doktor psikologi lah. Kemudian dia ada satu alat. Alat tu dia satu wire dia masukkan dalam komputer, satu lagi dia letak kat kuping telinga kita ni. Lepas tu dia kata, okey, cuba awak istighfar. Istighfar, awak zikir. Jadi daripada apa yang saya zikir dan juga apa yang saya istighfarkan itu, dia ada graf dia dalam komputer tu. Daripada alat tu dia masukkan dalam komputer, jadi alat tu dia boleh baca. Dia kata, Ustaz, yang Ustaz baca ni sebenarnya tak sampai ke dalam hati Ustaz. Ustaz punya zikir ni hanya kat otak je, dia kata. Jadi saya kata, macam mana saya nak sampai ke otak saya ni? Saya nak kata saya nak saya punya zikir ni saya rasa macam dalam hati, tapi alat tu menyatakan seolah-olahnya saya hanya zikir di otak saja. Jadi kalaulah Prof pada pandangan, adakah sebenarnya sedangkan sepatutnya zikir itu dia mesti masuk meresap betul-betul dalam hati. Mungkin hanya zikir di otak saja. Apa pandangan Prof kalau situasi yang berlaku begitu? Ustaz tak minta dia buat tu tak? Macam mana? Ustaz tak minta dia buat macam mana zikir sampai ke hati. Dia macam dia punya alat tu, contohnya kalau kita kata dia ada warna merah, macam kuning, ada hijau. Contohnya masuk anak, Ustaz minta dia buat tu. Dia Gitu. nampak bahawa yang dia buat tu dah sampai ke hati. Ada tak? Dia ada beberapa testimoni lah, beberapa orang. Jadi bila beberapa orang tu dia kata, contohnya kalau dia kata tengok ni awak tengok ada student ni, ada orang ni, dia tengok dia punya bacaan dia sampai ke warna hijau. Contoh begitu. Dekat dia punya graf tu warna hijau. Warna hijau tu maknanya sampai ke hati. Saya kata saya punya tak sampai ke hijau. Itu kadang-kadang situasi itu yang kadang kita tak pasti. Sama ada contohlah kalau kita kata kita zikir, tapi zikir tu sebenarnya dia tak masuk ke dalam hati. Dia hanya sekadar berlegar di otak saja. Ataupun sebenarnya macam mana? Pada pandangan Prof lah. Dia sebenarnya Ustaz, dalam apa saja situasi, sebab itulah kita ni dia kena ada mumarasah, dia kena ada mujahadah. Peringkat itu. Peringkat awal apa saja yang kita buat memanglah dia orang kata dia sampai sebutan aja, mulut je. Kan belum sampai ke leher lagi, belum meresap ke dalam hati lagi. Yang inilah yang perlu kepada kita mujahadah. Kan kadang-kadang kita melakukan amalan, ada kita rasa bosan. Ada masa kita rasa kita melakukan benda tu seronoknya. Ada masa kita rasa bukan takat seronok, lazat pula kemanisan tu. Maka itulah tingkatan sebenarnya dalam kita beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi ada satu ketika kita sebut nama Allah, tak rasa apa-apa pun. Kan? Tapi ada masa kita sebut nama Allah, Masya Allah, air mata kita boleh mengalir. Maka itulah tahap yang sebenarnya. Kan? Jadi tahap qalbun itu pun dia perikat. Nak capai benda tu, itulah perlu kepada mujahadah. Kita memang kena lawan betul-betul nafsu kita sehingga kemanisan. Sebab itulah Nabi SAW menyebut kepada kita ni tentang halawatul iman, kemanisan iman tu. Jadi kita nak macam itulah. Jadi amalan-amalan yang Tuan Guru tinggalkan kepada kita ni kan, Allahu Akbar. Kalau kita beramal dengan dia, barulah kita rasa Allah seronoknya mannya kan. Masa kita yang berkesempatan zikir dengan Tuan Guru, kita rasa lain dah. Dan dengan kita zikir, kita sendiri duduk zikir, dengan kita zikir bersama Tuan Guru, ya Allah, kita rasa nikmatnya kemanisan ketika itu. Okey, baik, terima kasih Prof atas pencerahan. Ada lagi soalan tak? Kita buka satu lagi soalan. Sebelum kita nak tutup majlis kita, kita buka satu soalan, sama ada soalan live daripada Ustaz Zaili Ayub. Boleh on mic Ustaz Zaili Ayub. Assalamualaikum, dengar? Assalamualaikum Prof. Saya Zaili. Saya nak bersatu ke satu
biasanya saya selalu hadiri mesyuarat-mesyuarat dengan ketua pengarah, dengan number one, number two, agensi selain. Dan kadang-kadang dalam meeting tu ada dia katakan bila dia tak puas hati tentang satu perkara, dia akan menyatakan perkara-perkara perkataan-perkataan yang negatif lah. Mungkin mencarut apa. Dan selepas meeting tu dia kata begini, saya ni cakap begini tapi hati saya tak macam tu. Jadi apa pandangan Prof tentang dua perkara yang kontras? Kerana pada saya, kalau seseorang tu dia zikir, dia tak akan cakap benda tu. Dan benda ni dalam jabatan saya sendiri, saya pernah bercakap dengan number 3, number 2 dalam jabatan saya. Dia bercakap di akhir pencin dia cakap dengan saya, mulut saya begini tapi hati saya baik. Jadi saya nampak satu keadaan yang kontras. Untuk kembalikan benda tu kepada saya, kepada diri kita ni, saya tak tengok lain, saya tengok dia. Bagaimana pandangan Prof tentang perkara itu dan apakah ia merupakan salah tanda-tanda kita tanda ke arah kalbu mayati itu. Itu soalan saya. Okey, terima kasih Cik Zaili. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu ma ja'alallahu li rajulin fi jawfihi min qalbayn. Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi seorang itu dalam diri dia ada dua hati, dua rongga. Dia mukmin pun ada, munafik pun ada pada dia. Dia tak jadi macam tu. Kan? Itu yang Allah Ta'ala beritahu secara terang dalam Al-Quran. Seseorang tu Allah tidak menjadikan seseorang tu ada dua hati. Kan? Ada baik, ada buruk pada dia. Tak. Dia tidak terhimpun sebenarnya. Sebab itulah pembahagian tadi, kita nak tengok hati kita qalbun salim ke, qalbun marid ke, ataupun qalbun mayit. Itu je. Pembahagian kat situ. Kan? Dia tidak berlaku kontras lah. Seseorang itu Allah Ta'ala tunjuk bagi dia, jika dia hati dia baik, hati dia sejahtera, dia akan beramal dengan amalan yang baik. Kalau hati dia tadi hati yang sakit, maka dia akan beramal dengan sifat-sifat yang negatif. Kalau hati dia hati yang mati, mayit itu, itu langsunglah memang samsing betul lah tu. Kan? Memang dia tak dengar lah nasihat kita, teguran kita. Kan? Dia duk rasa dia aja yang betul. Itu orang yang ada penyakit. Okey, baik. Terima kasih Prof atas pencerahan. Semoga pencerahan yang Prof Najib bagi tadi dapat memenuhi kriteria jawapan daripada Ustaz Zaili Ayub kita. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu sesi ICPD ke-16 kita bertajuk Qalbun Salim pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan tadi dapat kita ambil sama-sama manfaat dan kita amal dan kita sampaikan insya-Allah kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat masuk ke dalam grup ni, kita sampaikan. Kita panjang-panjangkan lagi ilmu kita dapat pada malam ini. Mudah-mudahan ia barakah kepada kita dan jadi asbab untuk kita dapat pahala di akhirat nanti insya-Allah. Jadi bagi menutup majlis kita pada malam ini, saya dengan berbesar hati minta Yang Bahagia Prof untuk baca doa penutup bagi memberkati program kita pada malam ini insya-Allah. Dipersilakan Prof insya-Allah. Doa penutup insya-Allah. Okey, sebelum nak penutup ni ada pepatah English. Orang putih dia cakap, dia kata apa? Happy people build their inner world. Unhappy people blame their outer world. Lebih kurang macam itulah. Ustaz tak berapa fasih mana dengan English ni, tapi Ustaz boleh fahamlah sikit-sikit kan. Dia kata apa? Orang yang bahagia, dia bina kehidupan mereka dari dalaman. Orang yang tak bahagia, menyalahkan dunia luaran mereka. Masya Allah. Kan? Jadi kita nak tahu kita ni, kan, kita bersih tak bersih, hati kita baik tak baik, kita kena blame diri kita, jangan blame orang.
kan. Ni kita ni duk asyik duk tuduh orang, oh kamu ni semua duk tuduh orang. Kan? Jadi bila mana kita duk salahkan orang, itu menunjukkan bahawa kita sebenarnya yang tak betul itu. Jadi mudah-mudahan malah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati yang sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Prof atas penyampaian kuliah ICPD yang ke-16 Qalbun Salim pada malam ini. Jadi pihak Rustia mohon ampun dan maaf atas segala keterlanjuran, kelancaran majlis. Jadi pihak Rustia sekali lagi mohon ampun dan maaf kepada semua peserta. Jadi kita ada recording dan nanti kita akan tengok baliklah. Boleh ikuti di Facebook Darul Shifa Rasmi Malaysia. Jadi kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Mai.